Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Daniel bin Sekak, nombor matrik 058154 daripada program Diploma Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah saya akan memberikan pengenalan tentang tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran sendiri dalam bentuk penjelasan dan perincian dalam sebahagian ayat-ayatnya, dan apa yang diterima dari Rasulullah, sahabat dan dari tabi'in dalam ruang lingkup seluruh yang dapat menjelaskan dan menerangkan maksud Allah terhadap nas-nas Al-Quran. Sumber-sumber yang ada dalam tafsir bil ma'thur adalah yang pertama, hadis-hadis marfu' dari Rasulullah. Telah ditegaskan sebelumnya betapa hubungan sunnah dengan tafsir Al-Quran ini begitu rapat. Beberapa bentuk penjelasan dan bukti Rasulullah menafsirkan Al-Quran, dan hal ini tidak diulangi lagi. Perlu juga diingatkan tentang keharusan berpegang kepada hadis-hadis yang marfu'. Yang kedua, riwayat yang diterima dari sahabat dalam konteks tafsir. Merujuk penafsiran sahabat sangatlah penting bagi mufassir kerana mereka lebih mengetahui makna Al-Quran. Maka tafsir mereka ni menempati posisi kedua setelah penafsiran Nabi. Abdullah bin Mas'ud berkata ketika mengungkap nikmat Allah padanya dalam memahami Al-Quran, "Bertanyalah kalian kepadaku demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tidak ada satu pun ayat-ayat Allah yang turun kecuali saya ketahui tentang apa dan di mana tempatnya." Yang ketiga adalah pendapat tabi'in yang sahih kerana tabi'in adalah murid langsung yang terus daripada sahabat. Mereka diyakini sebagai orang yang lebih memahami Al-Quran setelah sahabat. Di antara murid tabi'in yang ahli tafsir adalah murid-murid Ibnu Abbas, murid-murid Ibnu Abbas dan murid-murid Ubay bin Ka'ab. Yang keempat adalah Al-Qira'ah Asy-Syazad. Qiraat ini adalah bahagian dari sumber-sumber tafsir bil ma'thur kerana ini adalah qiraat yang bersumber dan dihubungkan kepada para qura' dan tabi'in dan at-tabi'in. Hal ini termasuk dalam bahagian penafsiran bil ma'thur. Yang kelima pula adalah qiraah tafsiriyah. Qiraah tafsiriyah ialah menjadi bahagian sumber tafsir bil ma'thur. Para ulama menyebutnya sebagai al-mudraj. Yang dimaksud dengan qiraat tafsiriyah adalah qiraat yang dihubungkan oleh sebahagian sahabat untuk sebahagian kata-kata sebagai tafsiran mereka. Mereka mengakui bahawa itu berasal dari pernyataan mereka dan bukan bahagian dari Al-Quran. Seterusnya adalah kaedah tafsir bil ma'thur dan aturannya. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran menjadi dasar pokok dalam pelaksanaan tafsir bil ma'thur. Yang kedua adalah tafsir Al-Quran dengan As-Sunnah yang berada di bawah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dalam segi posisi dan urgensi. Yang ketiga adalah penjelasan ataupun penafsiran Rasulullah terhadap suatu ayat harus didahulukan daripada penjelasan dan penafsiran lain manapun. Menurut Ibn Taymiyah, di antara hal-hal yang harus diketahui adalah bahawa semua lafaz atau kata yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, jika ditemui penafsiran dan maksudnya dari Nabi, hal itu tidak lagi memerlukan pendapat ahli bahasa dan ahli apapun. Yang keempat, seluruh lafaz Al-Quran harus diarahkan ke makna syariat. Jika tidak mungkin, maka diarahkan ke makna uruf, yang ini adat yang berlaku. Jika tidak, maka diarahkan kefahaman kepada ahli bahasa. Yang kelima, penafsiran tabi'in harus didahulukan dari pendapat yang muncul sesudahnya setelah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat, dilanjutkan dengan menafsirkannya dengan pendapat tabi'in. Yang keenam, penafsiran bil ma'thur dapat juga digunakan jika ada kepastian dan setelah diteliti sebaiknya. Tidak semua pendapat yang tersebar dalam tafsir dianggap sahih, baik hadis marfu' dan pendapat sahabat ataupun tabi'in. Yang ketujuh,
Kombinasi pendapat yang berbeza antara sahabat dan tabi'in. Sebelumnya sudah dijelaskan bahawa perbezaan tafsir antara sahabat sangat sedikit. Begitu juga di kalangan tabi'in. Meskipun tabi'in lebih banyak perbezaannya dibandingkan sahabat, akan tetapi perbezaannya di kalangan mereka hanya bersifat variatif dan bukan kontradiktif. Ini sudah diperincikan ketika membicarakan faktor penyebab perbezaan para mufassir. Yang ke-8, tidak menggunakan Israiliyat kecuali yang sahih. Istilah Israiliyat digunakan para ulama untuk menjelaskan riwayat-riwayat dan berita-berita berkaitan dengan kisah-kisah orang terdahulu.